Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Nailah Huda dalam Awani Pagi yang akan kami bawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini yang boleh dibincangkan bersama keluarga dan juga rakan-rakan anda sepanjang hari. Dan perkara pertama yang mendapat perhatian kami di Awani Pagi ini adalah berkenaan dengan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Datuk Dan Mustafa Billah Shah terhadap PRK batu sapi yang telah pun dibuat semalam. Dan kalau anda lihat akhbar-akhbar tempatan di Berita Harian dan juga NST telah pun menyatakan perkara yang sama, itu menjadi tajuk utama berita-berita akhbar tempatan negara untuk hari ini, yang mana Yang di-Pertuan Agong telah setuju isytiharkan proklamasi darurat terhadap Parlimen Batu Sapi Sabah untuk elakkan PRK sebagai langkah proaktif bendung gejala COVID-19. Datuk Pengelola Berjaya Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin berkata Sultan Abdullah iaitu Din Mustafa Billah Shah berpuas hati dengan penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menasihati baginda berkenaan dengan cadangan itu. Dan dalam sesi yang berlangsung selama 1 jam bermula jam 4 petang semalam, Perdana Menteri mempersembahkan nasihat beliau susulan daripada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berkenaan pelaksanaan pengisytiharan proklamasi darurat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P185 Batu Sapi Sabah untuk ampun perkenan Seri Paduka Baginda. Dan selepas memperhalusi penjelasan Perdana Menteri dan sembah taklimat daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nisham dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh, Sultan Abdullah berpuas hati bahawa adanya keperluan pengisytiharan darurat berdasarkan Fasal 1 Perkara Fasal Kurungan 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ini bagi membolehkan satu ordina dimasyurkan di bawah Fasal Kurungan 2B Perkara 150 untuk membatalkan tarikh yang telah ditetapkan bagi menjalankan PRK P185 Batu Sapi Sabah. Itu adalah perkembangan yang mengisytiharkan darurat, yang mana kalau kita lihat sebelum ini terdapat orang kata langkah daripada kerajaan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri telah pun mahu ataupun menyampaikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat di seluruh negara, tetapi Yang di-Pertuan Agong sebelum ini menolak nasihat tersebut dan berharapkan bahawa satu kesepakatan antara kesemua ahli-ahli Parlimen untuk meluluskan Belanjawan 2021 boleh dilaksanakan pada peringkat Parlimen dan tidak memerlukan pengisytiharan darurat di seluruh negara. Tapi apabila datang sekali lagi PRK Batu Sapi dan kemudian kita akan pergi kepada dua lagi PRK Gerik dan juga satu lagi PRK yang dijangka akan berlangsung disebabkan oleh kematian penyandang kerusi-kerusi tersebut, dan ini adalah langkah pertama yang telah pun diambil oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Yang di-Pertuan Agong itu isytiharkan darurat di Parlimen Batu Sapi. Dan susulan daripada titah Yang di-Pertuan Agong semalam, kita juga menyaksikan perutusan khas daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan rasional di sebalik nasihat yang diberikan Perdana Menteri dan juga barisan Kabinet untuk mengisytiharkan darurat di PRK Batu Sapi itu bagi mengelakkan PRK ketika negara masih lagi memerangi pandemik COVID-19. Dan ini 5 rasional yang diberikan mengapa PRK Batu Sapi itu terpaksa dielakkan. Ini rasional berdasarkan pandangan Majlis Keselamatan Negara dan juga pastinya mendapatkan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia juga. Ini faktor-faktornya. Pertama sekali, faktor ancaman terhadap kesihatan awam, dan juga kedua, pihak SPR menghadapi kekangan untuk mendapatkan petugas pilihan raya. Dan pastinya ini pengajaran daripada PRN Sabah yang dijalankan baru-baru ini yang diakui menjadi punca utama mengapa berlakunya lonjakan kes dalam gelombang ketiga ini. Ketiga, faktor pergerakan rentas daerah. Katanya pergerakan rentas daerah dalam kalangan petugas pilihan raya dan juga pengundi tidak dapat dielakkan seperti mana kita saksikan dalam PRN Sabah hari itu. Dan contohnya yang diberikan, pegawai SPR yang berkhidmat di Kota Kinabalu akan bergerak ke Sandakan untuk membantu melaksanakan PRK Batu Sapi ini. Dan keempat pula, kebimbangan mengenai risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan pengundi. Jelas satu risiko yang amat besar. Dengan kita juga bukan lihat
sahaja kepada kalangan pengundi tetapi kempen-kempen yang dijalankan oleh ahli politik sendiri. Dan kelima, kesan ke atas kehidupan sosial dan ekonomi penduduk. Katanya sekiranya penularan COVID-19 ini berlaku secara mendadak, pastinya akan mendatangkan kesan ke atas kehidupan sosial dan ekonomi bagi penduduk di Batu Sapi dan mungkin akan dipaksa dikenakan PKPD sekiranya kes melonjak seperti mana yang kita saksikan di beberapa kawasan di Sabah susulan lonjakan kes dalam gelombang ketiga ini. Tapi apa yang dibimbangkan orang ramai dan juga pakar-pakar sebelum ini adalah apa yang dimaksudkan dengan darurat ini. Sebelum ini nasihat Perdana Menteri untuk mengisytiharkan darurat ataupun mencadangkan darurat di seluruh negara telah pun ditolak kerana dikhawatiri situasi kecemasan darurat itu tidak jelas apa yang dimaksudkan. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Perdana Menteri di sini adalah darurat yang diisytiharkan di Batu Sapi ini tidak akan menjejaskan kehidupan rakyat di Batu Sapi dan tidak seperti yang kita bayangkan dengan darurat kalau kita lihat balik dalam sejarah negara, darurat yang melibatkan kehadiran tentera dan pihak polis yang dipertingkatkan. Katanya tindakan itu hanya bertujuan untuk membatal dan menangguhkan pilihan raya kecil PRK Batu Sapi demi melindungi nyawa rakyat. Tidak ada perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera di Batu Sapi. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi dan aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baharu dan peraturan serta SOP bawah PKPB yang sedang berkuat kuasa di negeri Sabah. Dan kita berharap juga dengan tiadanya pilihan raya kecil ini, pentadbiran dapat diteruskan seperti biasa dan juga perkhidmatan kerajaan tempatan di Batu Sapi tidak terjejas, tidak terkesan dengan tiadanya ahli parlimen di sana. Tetapi dalam masa yang sama, inilah pengimbangan yang perlu dilakukan ketika ini, mengimbangi antara demokrasi dan juga kesihatan dan keselamatan rakyat. Dan apa tarikh baru ataupun keputusan seterusnya pada untuk PRK Batu Sapi ini akan ditentukan dalam masa yang terdekat pastinya. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada reaksi-reaksi selepas pengisytiharan darurat itu diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia semalam menyambut baik pengisytiharan darurat di Parlimen Batu Sapi KKM melalui Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata proklamasi darurat itu dapat mencegah penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. KKM telah mengesyorkan agar pilihan raya ditangguhkan buat ketika ini dan kita mesti ambil iktibar daripada PRN Sabah yang menyebabkan peningkatan kes pasca PRN. Dan beliau pada sidang media harian KKM pada Rabu juga telah menyatakan sejak awal lagi KKM syorkan untuk elak sebarang pilihan raya. Dan KKM bimbang jika pilihan raya sama ada PRK, PRN atau PRU, kami mengesyorkan dari dahulu lagi untuk elakkan pilihan raya tersebut. Dan kita lihat selepas PRN Sabah, peningkatan kes COVID, isu-isu timbul yang meningkat usaha untuk membendung COVID-19 juga terjejas akibat perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada reaksi daripada SPR susulan daripada pengumuman pengisytiharan darurat itu. SPR maklumkan sebarang proses prosiding yang telah bermula bagi perjalanan PRK Batu Sapi tidak akan diteruskan buat masa ini. Pengerusinya Datuk Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan menjelaskan satu tarikh lain akan ditetapkan untuk PRK tersebut susulan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan SPR ambil maklum kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang mengisytiharkan darurat bagi membolehkan suatu ordinan dimasyurkan dan membatalkan tarikh yang telah ditetapkan bagi menjalankan PRK. Dan dalam masa yang sama, beliau menjelaskan satu tarikh akan ditentukan kelak untuk membuat semula PRK Parlimen Batu Sapi yang berikutan susulan kematian penyandangnya Datuk Liew Wee Kiong daripada warisan pada 2 Oktober lepas. Ya, dan ini pula reaksi daripada kerajaan Sabah menyokong sepenuhnya keputusan dan titah Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi. Ini reaksi Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur yang katanya ia merupakan keputusan yang bijak memandangkan pandemik COVID-19 terus mengancam kesihatan rakyat di Sabah. Katanya Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sabah bagi COVID-19 telah berusaha bertungkus-lumus selama ini bersama pihak berkaitan yang lain bagi mengekang penularan wabak ini dan berkenan oleh Al-Sultan Abdullah adalah satu keputusan yang amat bijak kerana wabak tersebut masih mengancam kesihatan dan nyawa rakyat Sabah. Tetapi
apa yang menjadi persoalan selepas ini, seperti yang dikatakan Afizi tadi, kita ada 2 PRK selepas ini yang masih belum lagi ditentukan tarikhnya, penamaan calon semua belum lagi, tetapi apa SOP, apa langkah yang akan diambil seterusnya kita tak tahu. Adakah darurat akan diisytiharkan setiap kali berlaku PRK? Pastinya kita menantikan SOP yang akan diperhalusi oleh pihak SPR juga supaya demokrasi dapat diteruskan di tengah pandemik COVID-19. Tidak mustahil, mungkin kita boleh teruskan juga dengan apa yang dicadangkan SPR sebelum ini untuk memperkasakan infrastruktur undi pos. Banyak lagi idea-idea lain yang boleh dikemukakan untuk teruskan demokrasi ini. Dan saya juga suka untuk petik di sini apa yang dikongsikan oleh Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi sebelum ini, sukar untuk mengimbangi perkara tersebut kerana sekiranya PRK dijalankan dan tiada calon yang dikemukakan seperti yang apa dicadangkan oleh Lim Guan Eng, katanya mungkin UMNO sahaja yang boleh kemukakan calon untuk PRK Gerik sekiranya berlaku dalam masa yang terdekat. Parti-parti lain tidak perlu bertanding, tetapi ada juga yang melihat itu tidak mewujudkan satu demokrasi yang sihat. Jadi ini antara perkara yang perlu diambil kira dan dititik beratkan bercakap tentang PRK dalam norma baharu. Tetapi selain daripada isu PRK batu sapi dan darurat ini, apa juga yang mendapat perhatian semalam adalah sekali lagi kita lihat isu pencemaran bau membabitkan air di Selangor. Pastinya bukan kali pertama berlaku, bukan sahaja tahun ini tetapi bulan ini sahaja dah beberapa kali kita lihat isu pencemaran air di Selangor ini. Dan semalam LRA, Loji Rawatan Air Rantau Panjang, kita laporkan terdapat pencemaran bau dan terpaksa dihentikan kira-kira selama 2 jam susulan laporan pencemaran bau seakan pelarut didapati di muka saut loji itu. Tetapi apa yang kami laporkan selepas itu, LRA Rantau Panjang telah pun beroperasi semula pada jam 9.30 malam tadi. Mungkin kerana tindakan pantas yang diambil oleh Lembaga Urus Air Selangor, pastinya mereka berada dalam situasi yang amat berjaga-jaga ketika ini. Mereka sentiasa bersiap sedia untuk pencemaran yang banyak berlaku pada bulan ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dan apapun, kali ini kita bernasib baik kerana Loji Rawatan Air dihentikan hanya seketika selama daripada pukul 7 malam sehinggalah pukul 9.30 malam semalam. Dan kita bernasib baik untuk tidak kehilangan ataupun mengalami gangguan bekalan air di sekitar Lembah Kelang yang kita tahu ramai penggunanya membabitkan lebih daripada 1.2 juta akaun di seluruh Lembah Kelang ini. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada sejak daripada awal-awal lagi apabila mengalami gangguan bekalan air, banyak cadangan dilontarkan daripada pelbagai pihak dan Kerajaan Selangor telah pun meningkatkan enakmen berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang terhadap penjenayah alam sekitar. Baru saja diluluskan di Dewan Negeri Selangor yang telah pun melaksanakan hukuman itu lebih berat dan juga kritikal kepada penjenayah alam sekitar ini. Dan dalam masa yang sama, cadangan-cadangan penggunaan teknologi-teknologi baru seperti drone dan sebagainya telah pun kita laksanakan. Tapi tempoh jangka pendek yang mana kita sekarang ini begitu terkesan dengan PKPB dan juga COVID-19, nampaknya penyelesaian secara tuntas itu masih lagi kita belum dapati. Tapi apapun, ini adalah langkah yang pantas dan juga baik daripada luas dan juga air Selangor dengan menempatkan ramai penguatkuasaan di sekitar orang kata tepi-tepi sungai dan sebagainya untuk mengesan lebih awal pencemaran sekiranya ia berlaku. Dan ini adalah satu tindakan yang baik daripada air Selangor dan juga luas itu sendiri. Okey, Naila, sebenarnya kita nak bawa lagi perkembangan menarik di astronews.com. Berita-berita lain antaranya adalah mengenai vaksin COVID-19, tapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dengan pelbagai perkongsian menarik dari astroawani.com. Ini satu isu ataupun berita baik sebenarnya yang menjadi tumpuan apabila kita menceritakan tentang vaksin COVID-19 itu. Perkembangan yang dinanti-nantikan orang ramai dengan pengumuman besar dibuat oleh beberapa syarikat yang menghasilkan ataupun membangunkan vaksin ini dengan berita baik tentang keberkesanannya. Ini pula usaha kerajaan Malaysia untuk teruskan diplomasi vaksin untuk meneruskan memastikan kita mempunyai hubungan yang baik bersama negara-negara lain yang membangunkan vaksin ini. Perkembangan Malaysia dan China semalam memeterai perjanjian bagi memperkukuhkan
kerjasama pembangunan vaksin selain berkongsi kepakaran dan teknologi dalam pembangunan vaksin COVID-19. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI dan Kementerian Luar dalam kenyataan bersama semalam memaklumkan perjanjian tersebut antara lain untuk menjalin kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam memerangi pandemik itu. Katanya perjanjian ini dikendalikan bawah seliaan sebuah jawatan kuasa tertinggi dipengerusikan antara kedua-dua kementerian iaitu dari Malaysia dan juga rakan sejawatan Wang Yi dari China yang mewakili Republik itu yang dipersetujui pada 13 Oktober. Dan dalam majlis perjanjian tersebut, Khairi dan Wang bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani pandemik COVID-19 menerusi kerjasama diplomasi sains. Seperti mana kita tahu, China antara salah satu negara yang membangunkan vaksin. Selain itu, terdapat juga beberapa syarikat lain. Rusia juga antara negara yang membangunkan vaksin ini. Jadi, diplomasi vaksin itu sangat-sangat penting untuk kita pastikan kerjasama dan hubungan itu dapat dieratkan bersama negara-negara ini dan negara kita dapat akses kepada vaksin itu tidak kisah siapa yang menghasilkannya dahulu. Tetapi kalau kita lihat siapa yang mendahului, kita boleh cakap lumba lah untuk menghasilkan vaksin ini didahului oleh beberapa syarikat di Eropah dan Amerika Syarikat, misalnya Pfizer dan BioNTech. Sebelum ini menjadi syarikat pertama untuk mengumumkan keberkesanan yang kadarnya agak tinggi, menunjukkan vaksin COVID-19 itu mungkin dapat disediakan dalam masa yang terdekat. Selepas itu diikuti oleh Moderna, juga umumkan lebih 94% keberkesanannya, dan kita lihat sekarang ini mereka berlumba-lumba siapa yang mencatatkan kadar keberkesanan yang lebih tinggi. Semalam ujian akhir mendapati vaksin Pfizer pula menunjukkan 95% keberkesanan dan juga dalam masa yang sama tiada isu keselamatan yang dicatatkan, Hafizi. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat apa yang perlu anda tahu mengenai vaksin COVID-19 yang dihasilkan oleh negara China ini adalah satunya, ada lebih kurang dalam 5 calon vaksin yang sekarang ini melalui ujian percubaan fasa 3 iaitu ujian yang terakhir. Dan kenapa pengumuman berkenaan dengan keputusan ujian fasa ketiga vaksin daripada China ini lambat daripada yang diumumkan oleh Pfizer dan juga Moderna lebih awal pengumumannya adalah disebabkan oleh lokaliti ujian saringan itu dijalankan di kawasan mana. Vaksin-vaksin China seperti yang paling prominent ataupun yang paling terkenal sekali adalah seperti Sinovac dan juga Sinopharm. Sinovac menjalankan ujian percubaan fasa ketiga di UAE dan juga Brazil. Di kedua-dua negara ini, kadar jangkitannya adalah kurang daripada di Amerika Syarikat. Jadi sekarang ini keputusan di China ujian vaksin percubaan fasa ketiga ini tidak dapat diberikan lebih awal disebabkan oleh kadar jangkitan yang kurang. Jadi proses mendapatkan data itu agak lambat dan tapi kemungkinan besar China akan mengumumkan keputusan berkenaan dengan ujian terakhirnya adalah pada hujung bulan ini. Dan kalau kita lihat juga vaksin yang dihasilkan oleh China sebenarnya telah pun mendapat kelulusan untuk dijalankan ataupun untuk disuntik kepada orang ramai. Setakat ini program kecemasan, melalui program kecemasan lah, dan setakat ini lebih kurang dalam 60,000 individu telah pun disuntik vaksin daripada Sinovac ini. Dan dalam masa yang sama kita lihat kehidupan di China juga telah pun kembali seperti normal kerana mengamalkan kelaziman baru, dan juga mereka sebenarnya tidak mempunyai keperluan terdesak untuk menghasilkan vaksin dengan cepat seperti di Amerika Syarikat, kerana Amerika Syarikat sekarang sedang menghadapi gelombang COVID-19 yang baru, di mana lonjakan kes telah pun mencapai lebih daripada 100,000 kes baru setiap hari. Manakala di China kekal dengan angka 90,000 kes, dan kebanyakan kes baru adalah berkaitan dengan kes import. Dan satu lagi yang menjadi kebimbangan di China adalah berkaitan dengan coronavirus, yang virusnya dikatakan ada pada barang-barang yang diimport daripada negara-negara lain. Itu adalah perkara-perkara yang perlu anda tahu berkenaan dengan vaksin COVID-19 di China. Manakala vaksin yang mungkin pertama kali akan diluluskan oleh Amerika Syarikat ataupun melalui program melalui agensi FDA-nya, agensi makanan dan juga ubatannya, FDA juga dijangka akan luluskan sekitar lebih kurang 40 juta dos vaksin COVID-19 daripada dua calon yang Nailah katakan tadi, iaitu Moderna dan juga Pfizer, yang akan ditempatkan ataupun diberikan kepada seluruh negara itu, merangkumi pekerja barisan hadapan dan juga golongan rentan ataupun golongan yang berisiko akibat COVID-19 sebelum Christmas. Itu yang dinyatakan berita yang baru saja kami
dapati daripada luar negara pada awal pagi ini, Nala. Ya, sangat meyakinkan apabila kita lihat berita tentang vaksin ini, lumba ataupun persaingan yang sangat sihat kita lihat antara negara-negara maju ini, Eropah, Amerika Syarikat, Rusia, China, masing-masing ada pembangunan vaksinnya sendiri. Jadi kita akan terus ikuti perkembangannya dan kita harap dapat menyaksikan vaksin yang bersedia untuk diedarkan kepada seluruh negara, mungkin di Amerika Syarikat dahulu dan kemudiannya ke negara lain. Pastinya negara-negara miskin juga didahului untuk pengedaran vaksin ini dalam masa yang terdekat. Kerana kalau kita lihat COVID-19 masih lagi mencatatkan kes tinggi di Malaysia dengan semalam 660 kes baru yang direkodkan. Tapi mungkin ada sedikit penurunan daripada 4 digit yang banyak kita lihat sejak kebelakangan ini. Ada penurunan yang agak besar di situ tetapi masih lagi kekal pada 3 digit. Ini menjadikan jumlah kumulatif adalah sebanyak 50,390 kes. Dengan itu kita telah pun mencecah lebih 50,000 kes secara keseluruhannya sejak kita mencatatkan kes pertama pada Februari lalu. Dan ketika ini jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 12,814 kes. Dan dalam masa yang sama juga ada berita baik, sejumlah 630 kes pulih yang direkodkan semalam, dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhannya adalah 37,254 kes. Jadi agak banyak kita compare, kes positif lebih 50,000, kes pulih pula adalah lebih 37,000. Itu perbandingan yang agak sihat kita lihat. Tetapi dalam masa yang sama sehingga kini terdapat 103 kes positif yang menerima rawatan di ICU dengan 41 kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan sebelum ini kalau kita lihat kes-kes tertinggi direkodkan di Sabah, tetapi sejak kebelakangan ini banyak juga kes yang direkodkan di negeri-negeri di Lembah Kelang. Antaranya punca utama adalah daripada tempat kerja, kluster yang membabitkan tapak binaan dan Malaysia juga mencatatkan kes yang tinggi sejak kebelakangan ini. Dan dalam masa yang sama 8 kluster baru juga direkodkan, iaitu kluster 3 di Sabah, kluster Sabaru, kluster Tomher dan juga kluster Garden, dan 5 lagi kluster ialah kluster Putra 18, kluster Murni di Ceras dan Kepong, kluster Seri Pasir, kluster Besi Demak di Sarawak dan kluster Parit Kasan di Tangkak Johor dan juga Melaka Tengah. Jadi dalam masa yang sama ada penurunan kes, ada juga kluster-kluster baru yang direkodkan ini. Hafizin. Dan ini adalah bagi saya satu berita baik, ataupun kita sudah boleh melihat kesan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan di hampir keseluruhan di negara kita ini. Dan sejak daripada beberapa hari lepas, 5 hari kita catatkan angka 4 digit, kemudian hari ini menjunam jatuh ke 600 lebih. Dan ini adakah sama ada terdapat ujian saringan yang masih lagi banyak yang belum kita dapat tahu keputusannya, ataupun sebenarnya ia adalah kesan kepada PKPB. Itu adalah yang menjadi persoalan sekarang ini. Tapi apapun, antara perkara yang boleh kita katakan bersyukur jugalah. Kita di Malaysia ini sebenarnya kadar kematian akibat COVID-19 ini masih lagi pada tahap yang rendah, dan berdasarkan kenyataan daripada Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Rohaizat Yun, kadar kematian berkaitan dengan COVID-19 pada tahap rendah, iaitu 9 kematian bagi setiap sejuta penduduk berbanding dengan negara-negara lain. Kadar itu jelas lebih rendah berbanding Amerika Syarikat yang merekodkan 741 kematian bagi sejuta penduduk, UK 732, Indonesia 54, Filipina 70, dan berdasarkan data antarabangsa yang mengukur kematian bagi setiap sejuta penduduk, katanya analisis berkenaan akibat COVID-19 juga di Malaysia kebanyakannya membabitkan pesakit berusia 50 tahun ke atas, iaitu 85.4%. Lain-lain faktor yang turut menyumbang kepada kematian pesakit COVID-19 adalah bilangan komorbiditi yang dihidapi seperti penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis. Ini cerita penyakit-penyakit kronik lah. Dan juga pelbagai strategi telah pun dirancang oleh KKM untuk melihat keberkesanan-kesan positif yang mana kadar kematian direkodkan setakat ini di Malaysia adalah 0.6%. Masih rendah berbanding rekod kematian di negara lain. Dan itulah yang kita harapkan ia berterusan sehinggalah kita dapat vaksin COVID-19 seperti yang diumumkan oleh Menteri Musti YB Khairy Jamaluddin, yang menyatakan bahawa kemungkinan vaksin COVID-19 pertama di Malaysia dijangka akan dapat kita tersedia
pada bulan pada suku pertama tahun 2021, dan tak apa pun ia akan diberikan kepada golongan petugas barisan hadapan, golongan rentan, warga emas dan juga golongan-golongan berisiko seperti orang yang mengalami penyakit kronik dan juga mungkin kanak-kanak. Itu semua masih lagi sedang pada peringkat perbincangan ataupun sudah diputuskan oleh MOSTI sendiri. Dan apapun sekarang ini harga vaksin memainkan peranan yang sangat penting untuk kita mendapatkannya dalam jumlah yang banyak, kerana setakat ini yang kita tahu adalah vaksin Pfizer itu perlu ditempatkan di bawah suhu sejuk beku -70 hingga 80 darjah Celsius, yang memerlukan satu pengedaran satu sistem logistik yang baik untuk diedarkan. Kalau kita ambil vaksin daripada Pfizer ataupun di negara-negara Eropah, kalau kita ambil vaksin daripada China, kemungkinan besar kita tak perlu melalui sistem logistik yang begitu memerlukan suhu sedemikian, kerana difahamkan teknologi yang berbeza digunakan untuk membangunkan vaksin COVID-19, tidak menggunakan teknologi mRNA seperti yang digunakan Pfizer dan juga Moderna itu sendiri. Dan kita lihat juga vaksin COVID-19 disebabkan oleh jarak antara Malaysia dan China juga dekat, kemungkinan besar harga vaksin itu dapat kita kurangkan. Dan juga dalam masa yang sama kita nak lihat kepada satu lagi perkembangan yang sekarang ini dibimbangi oleh penduduk di sekitar Pantai Timur, Nailah. Ya, dalam kita meraihkan berita-berita baik tentang vaksin COVID-19, kita masih lagi perlu berjaga-jaga lagi-lagi. Pada musim tengkujuh ini kita banyak lihat kawasan-kawasan bukan saja di Pantai Timur tetapi malah di ibu negara sendiri kita menyaksikan banjir akibat cuaca hujan sejak kebelakangan ini. Dan ini laporan yang kami bawakan dari Pantai Timur. 3 sungai di Terengganu lepasi paras bahaya. Ini membabitkan sungai di daerah Setiu, Hulu Terengganu dan Kemaman susulan hujan berterusan sejak Selasa. Dan anda boleh lihat laporan penuh banjir dan dikemaskinikan dari semasa ke semasa, info.banjir.water.gov.my yang mereka akan terus kemaskinikan laporan banjir dari semasa ke semasa dan kawasan-kawasan yang paling terkesan akibat cuaca buruk ini dan mana kawasan yang anda perlu elak. Kerana kalau kita lihat juga laporan banjir ini akan juga kami bawakan di astroawani.com dan juga di buletin-buletin Awani seterusnya akan kami bawakan laporan terkini dari kawasan yang paling terjejas misalnya di Terengganu dan juga di Kelantan. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.